Sebahagian salaf pernah berkata, janganlah kamu menzalimi orang-orang yang lemah, agar kamu tidak menjadi sebahagian daripada sejahat-jahat orang-orang yang kuat. Okay, tuan-tuan, salaf ni ulama-ulama terdahulu, selepas sahabat, selepas para tabi'in apa semua, tuan-tuan, mereka ni berpesan kepada kita apa? Jangan kita zalim orang-orang yang lemah. Jangan kita duk bully orang, jangan ambil kesempatan ke atas orang yang lemah. Sebab apa? Kalau kita ada kekuatan, kita buat perangai tersebut, maka kita boleh dikategorikan sebagai sejahat-jahat orang yang kuat. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa ta'ala ni maha adil, tuan-tuan. Allah tak bagi sama rata kepada semua orang. Kita ada satu kelebihan yang mungkin kelebihan kita itu kekurangan kepada orang lain. Kita ada kekurangan yang mungkin kekurangan kita itu kelebihan pada orang lain. Adakah satu manusia yang dia menguasai semua benda dalam kehidupan dunia? Setakat ni tak jumpa lagi. Satu orang semua ada kat dia. Akademik dia tera, agama dia pandai, yang tu dia ni, semua dia reti. Tak ada langsung kekurangan pada dia, kita tak jumpa lagi. Sebab apa? Sebab Allah nak manusia ni saling berpaut antara satu sama lain, saling bersilaturahim antara manusia yang lain, sambil bergantung harap, dengan tujuan supaya kita ni tak rasa sombong, kita ni tak belagak. Dalam Quran Allah cerita banyak kaum-kaum yang belagak, tuan-tuan. Kita dah sebut berulang kali. Contoh paling mudah, Firaun. Apabila hampir ke semua nikmat kelebihan Allah Ta'ala campakkan pada diri dia, tuan-tuan, sombong dan bongkok sampai sanggup mengaku Tuhan. Sedangkan kelebihan yang dia ada, tuan-tuan, kalau dia gunakan untuk beriman kepada Allah, nescaya Allah Ta'ala akan lipat gandakan kebaikan kepada Fir'aun, rakyat dia dan tanah Mesir pada waktu itu. Tetapi Allah nak jadikan benda tu sebagai satu pengajaran, dirakamkan di dalam Al-Quran, dalam banyak cerita, banyak surah, supaya kita hari ini mengambil pengajaran. Kalau ada kekuatan, ada kelebihan, jangan duk rasa kita ni hebat. Jangan duk rasa kita ni terror dah. Ada orang yang mungkin lebih hebat daripada kita, namun dengan sifat rendah diri dan tawaduk dia, dia tak menunjuk. Hari ni ada duit sikit, tuan-tuan, kita Allah tukar kereta, tukar rumah, baju mahal-mahal, nak pakai boleh tak? Boleh, tak ada masalah, pakai. Kalau Allah bagi rezeki yang kita guna, tak ada masalah sikit pun. Tapi yang menjadi masalah apabila kita ada benda tu, kita sombong, kita zalim, kita nampak orang lain, kita pakai kereta hebat, nampak orang pakai motor, kita lekeh dia, kita hina dia, zalim. Kalau itulah perangai kita, tuan-tuan, kitalah sejahat-jahat orang yang kuat, yang ada kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jauhkan diri kita pada benda tersebut. Dikatakan bahawa di dalam kitab Taurat tertulis, seorang penyeru akan menyeru di belakang as-sirat, wahai orang-orang sombong lagi zalim, wahai orang-orang kaya lagi celaka, sesungguhnya Allah telah bersumpah dengan kemuliaannya bahawa pada hari ini orang-orang zalim tidak akan melalui jambatan ini. Tuan-tuan, as-sirat ni stesen yang terakhir, yang menentukan sama ada kita layak masuk ke dalam syurga Allah atau kita akan dijunamkan dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu titian yang merentang di atas neraka, hujungnya syurga. Hak tu lebih kurang gambaran sirat. Yang dikatakan satu titian yang sangat gelap, tak ada cahaya, tuan-tuan. Satu titian yang sangat tajam, satu titian yang terlalu licin, satu titian yang sangat-sangat halus. Kalau menggunakan apa yang ada pada diri kita hari ini, tuan-tuan, jasad kita, kekuatan kita, mustahil kita boleh lalu atas benda tersebut, kecuali atas bekalan yang kita bawa nak menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaknilah iman kita, amalan kita. Walaupun Nabi cerita as-sirat ni ada yang akan lalu sepantas kilat, ada yang akan lalu sekelip mata, ada yang akan lalu derah, tuan-tuan, tapi ada juga yang tak sempat nak lalu, tuan-tuan. Ada yang jalan tengah-tengah jatuh, tuan-tuan, bergantung kepada amalan. Dan disebut di sini, tuan-tuan, ada dua golongan yang akan diseru. Orang yang pertama, yang sombong lagi zalim, berlagak zalim, tak heran ke orang, dia terror, dia pandai, orang lain tak reti, orang lain tak ada apa, dia kaya, orang lain hina, semua boleh kat dia. Hak elok, hak hebat, hak baik boleh kat dia, hak buruk, hak jijik boleh ke orang. Orang macam ni, tuan-tuan, dia takkan lalu. Kalau kita faham, tuan-tuan, dia takkan lalu ni maksud dia apa, tuan-tuan? Tak ada nak pijak jatuh dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ulama menggambarkan tuan-tuan, as-sirat ni dia ada 3 fasa. Dia naik macam ni, dia straight, dia turun. Satu-satu fasa ni tuan-tuan 500 tahun perjalanan. Satu-satu fasa duk ada 1500 tahun tuan-tuan. Dalam surah Sajadah Allah sebut kana miqdaruhu alfasanati mimma ta'udun, yang kata sehari akhirat tu perkiraan dia 1000 tahun di dunia. Dalam sebuah hadis Nabi pernah sebut, adapun sehari di akhirat itu 50,000 tahun dunia. Kalau 1500 tahun akhirat tuan-tuan, kali sendiri. Saya tak tahu nak kira tuan, banyak tu. Kalau awal-awal lagi dah jatuh, ni kita dah ada mula ni nak main hujung ni, tang sini dah jatuh dah tuan-tuan, 1500 tahun terang nak pi boleh hujung sana. Kalau ada iman walau sebesar zarah kita dalam hati, insya-Allah kita akan tetap masuk syurga Allah. Tapi laratkan tuan-tuan daripada awal sampai hujung ni nak bendam dalam neraka Allah. Duk sebut dah tuan-tuan, lama dah tak larat, tak mampu kita. Hadis yang lain Nabi cerita pula yang kata neraka ni dalam. Bila Nabi duduk dengan para sahabat tuan-tuan, tiba-tiba dengar bunyi satu dentuman. Hadis ni disebut oleh Imam Muslim. Dengar bunyi dentuman. Nabi tanya para sahabat, dengar tak bunyi itu? Dengar wahai Rasulullah. Tahu tak bunyi apa? Allah dan Rasul lebih mengetahui. Nabi kata, itulah bunyi sebiji sebuah batu yang dicampakkan sampai ke dalam dasar neraka Allah Subhanahu wa taala. Nabi tanya lagi para sahabat, tahu tak bila batu tu dilemparkan? Sahabat kata, Allah dan Rasul lebih mengetahui. Nabi kata, 70 tahun yang lepas. Tuan-tuan, setengah umur saya tuan-tuan, batu tu mula dilempar tuan-tuan, dah ada tengah-tengah. 70 tahun tak diceritakan 70 tahun dunia atau 70 tahun akhirat. Tapi benda melibatkan neraka, orang kata selalunya kita guna keadaan di sana lah. Kalau 70 tahun akhirat tuan-tuan kali dengan 1000 tahun, duk ada mana, terang mana dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Orang yang zalim dan sombong tak dan lalu sirat tuan-tuan, maka panjang tempoh dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tu yang kita nak habaq, panjang tempoh dah. Dan golongan yang kedua, orang yang kaya lagi celaka. Kaya celaka ni siapa tuan-tuan? Orang yang kaya tapi dia tak mau sedekah, dia tak mau zakat, dia tak mau infak. Bahkan ketika mana orang mai jumpa dia nak minta tolong, dia akan katakan orang-orang yang main ni semua ni orang yang malas, orang yang tak ada pendirian, orang yang tak ada wawasan hidup, kira nak minta ke orang, kira nak meraih simpati. Tubuh badan kuat tapi pemalas, macam-macam dia kata tuan-tuan. Sedangkan tolong faham tuan-tuan, kalau kata tak pentingnya sedekah, nescaya ibadat zakat tu tak digolongkan dalam rukun Islam. Zakat ni beza apa? Beza sedekah dengan zakat tuan-tuan? Sama aja. Cuma zakat ni wajib, sedekah tu sunat. Kalau kita kena zakat tuan-tuan, hari tu kita sebut bila mai bab zakat. Kan tuan-tuan, kalau kita kira-kira pendapatan bulanan kita kena bayar zakat tuan-tuan, angkat tangan syukur ke Allah. Sebab apa? Kita orang kaya. Zakat ni orang kaya je bayar, orang miskin tak kena bayar. Makna kata rezeki kita ni cukup, bukan setakat cukup, lebih. Sebab tu kita kena keluarkan zakat kita. Pi kat siapa? Pi kat orang yang betul-betul memerlukan. 8 golongan tuan-tuan. Lain daripada 8 golongan ni tak boleh dapat zakat, tak boleh makan, haram. Tapi dia ada rezeki, dia tak mau berzakat, tak mau sedekah, tak mau infak. Ini golongan yang awal-awal lagi akan tergelincir masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini. Baik.